Allah nak cerita tempat yang mulia. Ya, saya nak sebut pada tuan-tuan, ambil peluang sebab kita road to Ramadan. Ya, nak bina, nak build up sebab kita tengah mencari ilmu. Maka asasnya ialah kita kena tahu apa yang Allah sebut dalam Quran dan apa kandungan dalam tu. Seterusnya tuan-tuan, sahabat-sahabat rahimakumullah sekalian, ayuh sama-sama. Bila sebut tentang masjid, kita jadi di antara orang yang rajin main masjid. Tak rajin pun, bukanlah kita ni rajin main sembahyang pun, tidak-tidaknya singgahlah masjid. Saya selalu singgah Ustaz. Pasal apa? Pergi tandah. Masjid tandah paling selesa. Buka ayak pula beruan. Pri. Tabung ada di luar ujung kiri kanan. Singgah-singgah juga. Infak lah sikit. Tak banyak, tak apa. Tidaknya kita rasa ada tanggungjawab. Tuan-tuan, sahabat rahimakumullah sekalian. Peristiwa Isra' Mi'raj, Allah gantikan pertemuan agung itu dengan solat. Maka pada pagi ini saya nak tekankan kepada kita semua. Terutama kepada diri saya. Macam saya sebut tadi. Syekh Ahmad Ismail Yasin tu. Pakcik tua tu pun tak pernah tinggal solat fardu berjamaah di masjid. Sebab tu bila saya tanya balik dengan mereka, mereka cerita. Antara syarat untuk seseorang itu masuk ke dalam tim Brigade Izzuddin Al-Qassam, tentera wataniah dia. Ialah, hak lain tu memang kena lepas sekolah mendengar, lepas tu kena lelaki, ya, dan ada syarat. 3 syarat utama. Syarat pertama, dia akan dipantau solat subuh berjamaah selama lebih kurang 30 hari. Kita sepanjang minggu, satu Ahad lah kot, hari lain tu buat alasan pergi pejabat. Tak dan Ustaz, pagi-pagi tak dan, nak siap anak pun tak dan. Pergi dah awal. Fail tu. Ni 30 hari berturut-turut tanpa gagal. Solat subuh berjamaah di masjid. Syarat pertama. Bila dah lulus 30 hari, dipantau lagi. Untuk syarat yang kedua. Solat fardu berjamaah di masjid 5 waktu selama lebih kurang 60 hari. Hak tu memang, hak awal dah fail. Hak kedua memang fail lah kita. Fail in the blank. Yang ketiga, seseorang itu mestilah hafizul Quran. Sebab itulah tentera Islam di bumi Gaza. Hebat-hebat tuan-tuan. Hebat. Malam tu Allah tak rezekikan kepada saya. Dalam ramai-ramai kami ni, mereka tak bagi tahu. Kita dah pukul 10, 11 tu mengantuk. Oh lena. Rupanya pukul 1, mereka pakat bangkit. Pergi ke dalam camp. Nak jumpa dengan Brigade Izzuddin Al-Qassam ni. Siang mereka macam kita ni lah. Malam mereka akan pakai pakaian arskar tu. Mereka akan bertugas. Rupanya bila pergi sana, jumpa betul dengan ni lah anak-anak muda ni lah. Yang duduk berjaga di sana. Bayangkan tuan-tuan, tengah-tengah duduk jaga tu masih lagi boleh solat. Sebab tengah malam, qiyam. Kita bukan dekat bangkit nak berjaga. Nak solat entah lagi tepas tepi. Ambil peluang. Ya? Sebab ini kita proses untuk kita buat pendidikan. Sebab tu Nabi SAW mengajarkan kepada kita. Dan kalau tengok daripada catatan Ibnu Rajab Al-Hambali, disebut bahawa bila para ulama terdahulu nak sambut Ramadan, 6 bulan dah buat preparation. Dah buat persediaan. Kita masuk Syakban baru duduk rangka. Ni kita nak pergi masjid ni. Itu pun kalau nak rangka lah. Kan tak dan langsung dah masuk Ramadan baru, oh malam ni puasa, hari ni puasa. Contoh. Tuan-tuan sahabat rahimakumullah sekalian, rugilah kalau kita yang menjadi manusia yang tidak mengambil peluang. Ambil peluang, kenapa tuan-tuan? Saya nak sebut tentang solat ni, asas paling utama. Tadi tentang masjid. Solat di antara kunci untuk membetulkan kehidupan kita. Solat adalah kunci. Macam mana sebelum ni mungkin saya pernah cerita pada tuan-tuan, tak pasti sama ada di sini ataupun di mana-mana. Macam dalam keluarga saya ambil di antara pengamatan dan pemerhatian saya. Ni pak menakan saya. Antaranya Pak Ndak saya, Pak Lang saya, Pak Ngah saya. Bila saya tengok perhatian itu saya berikan, saya tanya mak saya. Oh, Pak Ndak saya, tuan-tuan pun kenal, semua kenal. Pak Ndak saya adalah Datuk Seri Abu Hassan Din. Pak Lang saya Datuk Dr. Harun Din. Pak Ngah saya Ustaz Ishak Din. Mereka sibuk. Saya ni takat menyibuk ya. Mereka sibuk tuan-tuan. Kita nak jumpa dengan Pak Menakan pun kena buat appointment.
Temu janji. Kita orang Perlis. Nak pergi ke Kuala Lumpur, nak pergi ke Bangi, jumpa dengan Datuk Harun. Kena tanya bila free. Jangan mereka main. Kami ni nak mak adik lah. Mak saya tu adik pada dia. Kena telefon dulu tanya, minggu ni ada. Kan? Bila tarikh ada, nak lock, nak pergi jumpa. Bukan senang. Saya bila duduk rumah mereka, saya ialah budak-budak. Nakal sikit. Suka perhati. Antara yang saya lihat, mereka sibuk. Bila ada masa, waktu maghrib. Waktu maghrib, pandak saya ke, Pak Lang saya ke, akan tunggu siap untuk sembahyang jemaah dekat rumah. Masjid dia pilih, time kuliah dia pilih. Time dia dekat rumah, dah hampak sejadah, dia tunggu. Anak-anak dah tahu dah, timing waktu maghrib, semua sembahyang jemaah. Habis sembahyang jemaah, dia akan bagi kuliah sikit. Taklah banyak nasihat. Nasihat cara ayah lah. Habis itu, baru makan. Saya tanya mak saya. Mak saya beritahu, arwah Tok Wan lagi cengih. Haji Din bin Wan Awang. Orang Patani. Duduk di Bohok Mali, Perlis. Lagi cengih. Anak-anak tak balik sebelum maghrib, siap depan pintu tunggu rotan. Itu saya rasa zaman-zaman ayahanda semua ni. Kan? Zaman saya kena juga lu. Makan rotan jugalah. Zaman lah ni, terbalik kurang. Dulu mak panggil anak, Along balik dah waktu maghrib ni. Mana main lagi kan? Pok duk tunggu cegak dulu. Sekarang ni anak panggil mak. Mak, cepat. Drama TV nak mula. Pukul 7. Terbalik tuan-tuan. Ni. Kita kena ubah balik. Sebab bila kita tidak berlandaskan kepada ilmu, nescaya kita akan gagal. Ni saya nak sebut keadaannya ialah, lihat tuan-tuan. Bila saya tanya pada keluarga Datuk Harun, betul. Anak dia nakal macam saya juga. Ya. Tapi bila tengok balik, rupanya proses untuk kita lahirkan kehidupan ni agar anak kita faham bahawa solat tu penting. Ya. Seterusnya tuan-tuan, sahabat rahimakumullah sekalian, ingat. Bila sebut tentang solat, solat ni adalah doa. Dalam kandungan solat kita tahu ada ayat Quran, ada doa, ada zikir. Sebab tu hati kita boleh lembut. Walaupun kita ni jenis kerah. Tapi orang yang rajin solat, dia adalah orang yang dekat dengan Allah Azza wa Jalla. Siapapun kita. Ya, solat adalah rangkaian yang baik. Sebab tu saya nak sebut ni, penggunaan bahasa Arab. Dia cukup, makna dia cukup meaningful. Makna dia kita tak boleh nak sampai, jangkaan dia agak jauh. Ni perkataan Arab. Sebab kita tahu perkataan Arab adalah perkataan Quran. Perkataan Quran adalah perkataan ahli syurga.